Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Ya, kita ketahui bersama meskipun sudah setahun lebih pembicaraan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu masih hits di dunia maya, khususnya netizen di kedua negara. Sejak usulan mantan Perdana Menteri Malaysia kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, namun pada akhirnya tidak disetujui. Dan di video kali ini kami kembali mereaksi sebuah video oleh seorang anak muda Malaysia yang mengulik tentang isu bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Videonya memang sudah setahun namun masih menarik untuk diulas. Oke, mari kita tonton videonya. Tiba-tiba kita nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Ini satu perkara yang begitu baik. Saya setuju. Tetapi di sini saya tak nak bercakap kenapa bahasa Melayu layak jadi bahasa ASEAN. Tetapi saya nak bercakap tentang adakah kita sudah bersedia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sendiri pun tahu berapa ramai rakyat kita yang tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kita sendiri pun tahu sekarang ni banyak kondominium, banyak nama jalan, banyak nama pusat membeli belah semua dalam bahasa Inggeris. Benda ini adalah fakta, benda ini adalah realiti. Kita sendiri tak perkasakan bahasa kebangsaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyak forum, seminar, program-program perbincangan yang dibuat dalam bahasa Inggeris? Banyak. Kadang-kadang kan sampaikan kita rasa macam kita ni bukan kat Malaysia. Semua benda dalam bahasa Inggeris. Saya tak kata salah bercakap dalam bahasa Inggeris, tetapi ini keterlaluan. Sampaikan seolah-olah bahasa kebangsaan ini terus diketepikan. Nak mencari kerja, lagi dahsyat. Tak tahu bahasa Melayu tak apa, tapi wajib tahu bahasa Inggeris. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Jerman, pergi ke Turki, pergi ke Jepun mereka utamakan bahasa mereka dulu. Sepatutnya kita dah buat benda ni sejak zaman merdeka dulu. Tapi sampai ke hari ni pun saya tak nampak apa inisiatif yang kita nak buat untuk memperkasakan bahasa kebangsaan kita. Ya, kita pause sejenak. Nah, dengan kondisi demikian, bagaimana mungkin akan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN? Sedangkan di dalam negeri sendiri saja meskipun sudah ditetapkan dalam konstitusi negara, masih banyak persoalan yang terkait dengan bahasa sebagai identitas kebangsaan dan kenegaraan. Oke, kita lanjutkan. Indonesia, orang di sana semua bercakap dalam bahasa Indonesia. Sekalipun mereka ada suku yang berbeza, ada orang Jawa, ada orang Melayu, macam-macam provinsi yang ada di sana, tetapi mereka masih lagi bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi ini tak berlaku di Malaysia. Sudah tentu orang akan ketawakan kita. Mana mungkin kita berlawan dengan negara Indonesia nak jadikan bahasa kita sebagai bahasa ASEAN, tapi kebanyakan rakyatnya tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Ini satu perkara yang melucukan. Ambil contoh Melayu di bandar. Melayu di bandar suka bercakap dalam bahasa Inggeris tau. Kalau kita pergi jumpa beberapa rakan-rakan yang nampak macam agak sedikit berkerjaya tinggi ni, pergaulan mereka selalunya dalam bahasa Inggeris. Susah nak tengok yang bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau bercakap dalam bahasa Melayu pun akan bercampur bau. Jadi ini adalah satu masalah. Bermakna kita ni tak bersedia nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Kenapa Malaysia nak jadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa ASEAN? Sebab kita punya populasi besar. Kalau kita himpunkan, gabungkan populasi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura yang bercakap dalam bahasa kebangsaan besar. Jadi itu sebab kenapa kita nak jadikan bahasa kita ni sebagai bahasa ASEAN. Bila kita katakan jadi bahasa ASEAN, nanti bila dalam forum, dalam seminar, kita boleh saja bercakap dalam bahasa kita. Contohnya kalau kita nak buat program-program himpunan antara menteri-menteri di ASEAN, kita boleh buat dalam bahasa Melayu. Kemudian kita ada penterjemah. Jadi itu kebaikannya dan ini peluang untuk kita melihat bahasa kebangsaan kita di seluruh negara-negara ASEAN. Ya, di ujung videonya juga masih terkesan membuat generalisir. Pernah kami sampaikan pada video kami sebelumnya bahwa secara histori bahasa Indonesia memang induknya dari bahasa Melayu. Namun itu pun dari Melayu Rio, yang perkembangannya sudah jauh meninggalkan bahasa induknya dengan perpaduan bahasa-bahasa asing dan bahasa daerah. Kemudian sistem ketatabahasaan, kosakatanya pun sudah berbeda dengan bahasa Melayu di Malaysia. Lalu apakah Indonesia fobia dengan Melayu sebagaimana ada video-video dari warganet Indonesia sendiri yang mengangkat tajuk dalam videonya seakan-akan orang Indonesia fobia dengan Melayu? Perlu diketahui bahwa dari 270-an juta warga negara Indonesia bukan fobia dengan Melayu dan aspek-aspek kemelayuan. Jangan karena persoalan bahasa di kedua negara, kemudian digeneralisir seakan-akan warga negara Indonesia fobia dengan Melayu. Namun dalam urusan kenegaraan, pemerintah dalam memutuskan suatu kerjasama antar negara perlu kajian secara mendalam dari segala aspek, entah itu kajian sejarah negara dan bangsa dalam menentukan bahasa kenegaraan, kajian secara politik, kajian secara sosial budaya, dan juga dampak dari kebijakan yang akan diputuskan.
Meskipun para pakar bahasa negeri jiran mengatakan bahwa tidak ada unsur politis dalam pengusulan bahasa Melayu ini, namun Indonesia tidak bisa dijebak dengan statement seperti ini, karena penamaan bahasa itu menunjukkan ciri khas suatu negara, sementara Indonesia pun memiliki jati diri dan ciri khas tersendiri. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini. Perempuan, kita sendiri pun tahu berapa ramai rakyat kita yang tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kita sendiri pun tahu sekarang ni banyak kondominium, banyak nama jalan, banyak nama pusat membeli belah, semua dalam bahasa Inggeris. Benda ni adalah fakta, benda ni adalah realiti. Kita sendiri tak perkasakan bahasa kebangsaan kita. Tuan-tuan dan perempuan, berapa banyak forum, seminar, program-program perbincangan yang dibuat dalam bahasa Inggeris? Banyak. Kadang-kadang kan sampaikan kita rasa macam kita ni bukan kat Malaysia. Semua benda dalam bahasa Inggeris. Saya tak kata salah bercakap dalam bahasa Inggeris, tetapi ini keterlaluan. Sampaikan seolah-olah bahasa kebangsaan ini terus diketepikan. Nak mencari kerja, lagi dahsyat. Tak tahu bahasa Melayu tak apa, tapi wajib tahu bahasa Inggeris. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Jerman, pergi ke Turki, pergi ke Jepun ke, mereka utamakan bahasa mereka dulu. Sepatutnya kita dah buat benda ni sejak zaman merdeka dulu. Tapi sampai ke hari ni pun saya tak nampak apa inisiatif yang kita nak buat untuk memperkasakan bahasa kebangsaan kita. Ya, kita pause sejenak. Nah, dengan kondisi demikian, bagaimana mungkin akan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN? Sedangkan di dalam negeri sendiri saja, meskipun sudah ditetapkan dalam konstitusi negara, masih banyak persoalan yang terkait dengan bahasa sebagai identitas kebangsaan dan kenegaraan. Okey, kita lanjutkan. Indonesia, orang di sana semua bercakap dalam bahasa Indonesia. Sekalipun mereka ada suku yang berbeza, ada orang Jawa, ada orang Melayu, macam-macam provinsi yang ada di sana, tetapi mereka masih lagi bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi ini tak berlaku di Malaysia. Sudah tentu orang akan ketawakan kita. Mana mungkin kita berlawan dengan negara Indonesia nak jadikan bahasa kita sebagai bahasa ASEAN, tapi kebanyakan rakyatnya tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Ini satu perkara yang melucukan. Ambil contoh Melayu di bandar. Melayu di bandar suka bercakap dalam bahasa Inggeris tau. Kalau kita pergi jumpa beberapa rakan-rakan yang nampak macam agak sedikit berkerjaya tinggi ni, pergaulan mereka selalunya dalam bahasa Inggeris. Susah nak tengok yang bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau bercakap dalam bahasa Melayu pun akan bercampur bau. Jadi ini adalah satu masalah. Bermakna kita ni tak bersedia nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Kenapa Malaysia nak jadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa ASEAN? Sebab kita punya populasi besar. Kalau kita himpunkan, gabungkan populasi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura yang bercakap dalam bahasa kebangsaan besar. Jadi itu sebab kenapa kita nak jadikan bahasa kita ni sebagai bahasa ASEAN. Bila kita katakan jadi bahasa ASEAN, nanti bila dalam forum, dalam seminar, kita boleh saja bercakap dalam bahasa kita. Contohnya kalau kita nak buat program-program himpunan antara menteri-menteri di ASEAN, kita boleh buat dalam bahasa Melayu. Kemudian kita ada penterjemah. Jadi itu kebaikannya, dan ini peluang untuk kita melihat bahasa kebangsaan kita di seluruh negara-negara ASEAN.